أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat gunakan sebaik-baiknya untuk tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada masa itu, pada waktu itu, harta, pangkat, kedudukan tidak lagi bernilai untuk kita, kerana pada waktu itu perkara yang paling bernilai, bekalan yang paling bernilai ialah amal yang kita persembahkan sewaktu kita hidup. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh di dalam mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada cahaya kebahagiaan untuk kita ketika mana kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini saya dapat tengok jemaah perempuan di belakang. Setelah lama tidak bersua muka, mudah-mudahan berkekalanlah situasi yang seperti ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kita penawar bagi hati kita. Kita masih lagi di dalam tajuk banyak bercakap ataupun loba atas berkata-kata. Kalau dalam kitab lama, kita berhenti di muka surat yang ke-28. Muka surat 28. Malam ni kita cuba tengok pada perenggan ataupun pada ayat adapun berdusta. Betul Ke tuan-tuan tanda di mana? Maka setengah. Oh ya, betul. Kita ambil atas balik Okey, terima kasih. Baik. Jumpa Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta dan mengumpat dan berbantah-bantah dan memuji dan melawak, yakni seloroh. Baik, kita tengok satu-satu. Dia bawa contoh dia bawa berdusta, mengumpat,
suka berbantah-bantah, suka memuji-muji, suka melawak tahap melampau. Baik, yang pertama sekali kita tengok berdusta dahulu. Adapun berdusta, maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya, sama ada mengetahui ia akan yang demikian dan menyengaja ia atau tiada. Dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Telah berfirman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Artinya, maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah, wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Artinya, lazimkan oleh kamu akan benar, kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan, dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga. Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar, dan bersungguh-sungguh ia akan benar, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat, seperti keluar daripada taat, dan jahat itu menyampaikan ia kepada api neraka. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta. Dikehendaki dengan ditulis di sini, dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar, dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta, dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Baik, berhenti kat situ dulu Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah banyak bercakap. Pengarang kitab ini dia bawakan kepada kita beberapa contoh. Contoh pertama yang disebut oleh pengarang kitab ini kepada kita ialah dusta. Al-kizbu, dusta. Apa maksud dusta? Diterangkan oleh pengarang kitab ini, yang dikatakan dusta itu apabila kita memberitahu ataupun apabila kita bercakap tentang satu-satu perkara, yang satu-satu perkara itu bertentangan dengan perkara yang sebenar. Maknanya realiti cerita itu bukan macam yang kita cakap, maka itu disebut sebagai dusta. Kalau katakan contohnya kita katakan
si Abu sebenarnya dia sedang berada di Manjung. Sepatutnya bila orang tanya Abu ada di mana, kita akan sebut, bila kita tahu, kita akan sebut Abu ada di Manjung. Tetapi bila kita tahu ataupun kita tak tahu Abu itu ada di mana, orang tanya pada kita, kamu tahu tak Abu itu ada di mana? Saya rasa dia ada di Taiping. Makna dia bercakap satu perkara yang berlawanan dengan realiti. Maka bila dia bercakap tentang satu perkara yang berlawanan dengan perkara yang sebenar, perkara yang realiti, maka itulah yang disebut sebagai dusta. Itu asas yang pertama. Maka ketika mana tuan-tuan menyebut tentang satu-satu perkara, tak kira lah perkara apa tajuknya, tak kira. Tetapi perkara yang kita sebutkan tu, perkara yang kita ceritakan tu bukan perkara sebenar yang berlaku, maka itulah yang disebut sebagai dusta ataupun bohong. Baik, kata pengarang kitab ini dia sebut lagi kepada kita, yang dikatakan berdusta itu dia jadi haram. Yang dikatakan berdusta itu dia boleh jadi haram. Dia ada dua syarat, kata pengarang kitab ni. Syarat yang pertama, kita tahu tentang keharaman berdusta. Bila tanya pada dia, kamu tahu tak hukum berdusta tu apa dia? Dia kata tahu, berdusta itu hukum dia haram. Okey, satu, syarat pertama. Yang kedua, dia sengaja berdusta. Dia sengaja. Makna dia tahu perkara sebenar, tetapi dia bercakap perkara yang sebaliknya. Dia sengaja cakap perkara yang sebaliknya. Maka bila cukup dua perkara ini pada dia, maka dia dapat dosa berdusta. Jadi maknanya ketika mana tuan-tuan bercakap tentang satu-satu perkara, yang perkara itu berkait dengan perkara bohong, perkara itu berkait dengan perkara dusta, saya tahu bahawa berbohong itu haram. Dan bila saya tahu berbohong itu haram, dan perkara yang saya sebutkan itu memang perkara yang bohong, kemudian saya saja cakap, makna dia tak ada paksaan dari siapa-siapa, tidak ada perkara-perkara yang membenarkan untuk berdusta, dia sengaja berdusta kat situ. Maka bila cukup dua syarat ini, melayakkan dia untuk dapat dosa berbohong dekat situ. Okay, faham tu ya? Kat situ. Jadi ketika mana tuan-tuan bercakap, ketika mana tuan-tuan bercerita dengan kawan-kawan, dan ketika bercerita itu tuan-tuan bercerita tentang perkara yang tak benar, perkara yang menyalahi realiti. Pertama, bohong. Tu bohong nama dia. Tadi kita dah belajar dah bahawa hukum berbohong itu berdosa. Kemudian bila kita tahu perkara tu bohong, kita sengaja bohong. Sengaja bohong tu tak kira lah sama ada sengaja bohong itu niat saja nak seronok-seronok sembang. Tetapi walaupun niat kita seronok-seronok nak bersembang, tapi dari sudut erti kata berdusta, kita berdusta tak pada waktu tu? Kita dikira berdusta. Walaupun niat kita kata saya melawak dia Ustaz, tapi melawak dia itu melawak dalam perkara yang dusta, maka dia masuk dalam erti kata dapat dosa kerana berdusta. Jadi maknanya syarat yang kedua tu kena faham. Syarat yang kedua itu dia sengaja berbohong, sengaja. Nanti kita akan jumpa cerita tentang perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita berdusta. Itu saya tak boleh cerita lagi. Kita cerita perkara asas dulu.
Kita pegang yang asas dulu. Asal hukum berbohong itu haram. Pegang yang itu dulu. Supaya bila kita nak berdusta, walaupun ada kes yang kita kena berdusta, yang kita kena ungkapkan kata-kata seolah-olah macam berbohong kat situ, maka pembohongan kita itu ada kadar dia. Bukan bohong itu selagi boleh bohong, bohong. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita pegang dulu hukum asal, bercakap mengenai satu perkara yang menyalahi perkara yang sebenar, itu dihukumkan sebagai berdusta. Baik. Kemudian, berdusta ini dia ada level dia. Makna dia berdusta yang paling besar dosa dia, kemudian turun dosa dia, turun, ikut tingkatan kepada siapa kita berdusta tu. Itu sebabnya pendustaan yang paling besar kita bila kita berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendustaan paling besar sekali. Makna dia yang Allah Taala tak kata, kita kata. Bila yang Allah Taala tak kata, kita kata, dia menyalahi tak realiti? Dia menyalahi realiti. Jadi bila kita berbohong atas nama Allah, itu level dosa yang paling besar sekali. Kemudian dia turun level berdosa ke atas nama Rasul, yang Nabi SAW peringatkan kepada kita. Nabi ingatkan kepada kita, jangan sekali-kali berbohong atas nama aku. Kerana apa? Siapa-siapa yang sengaja berbohong atas nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mengambil tempat duduk dia dalam neraka. Maknanya dia orang yang berdusta atas nama Nabi ini seolah-olah dia menempah tempat dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia berdusta, dia berbohong. Kemudian dia berbohong itu pula menggunakan alasan Rasul kata. Ni Rasul kata, sedangkan Rasul tak kata. Tu sebabnya dia pendustaan peringkat yang tinggi selepas pendustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebabnya kita tengok kalau ulama-ulama hadis, contoh dia. Ulama-ulama hadis ini adalah kelompok ulama-ulama yang meriwayatkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ulama-ulama hadis ini begitu berhati-hati ketika mengungkapkan hadis Nabi. Kerana apa? Kerana takut masuk dalam kategori berdusta atas nama Nabi itu tadi. Itu sebabnya ada di kalangan mereka yang menghukumkan hadis itu. Ada yang hukum sahih, ada yang menghukumkan dhaif mengikut kemampuan diri mereka. Sebab apa? Sebab bila hadis tu Nabi tak sebut, mereka akan kata hadis ni Nabi tak sebut. Tapi bila mereka tak jumpa hadis tu, mereka jumpa kata-kata tetapi mereka tak jumpa siapa yang riwayatkan hadis tu, mereka akan kata, aku tak jumpa hadis tu, aku tak jumpa sanad hadis tu. Tapi mereka tak kata hadis tu maudhu'. Kerana apa mereka tak kata hadis tu maudhu'? Takut-takut hadis tu bukan maudhu'. Kalau dia bukan hadis maudhu', tiba-tiba kita tak ada ilmu, kita kata hadis tu hadis maudhu', samalah hukum dia kita mendustakan Nabi SAW. Jadi kena faham. Tu sebabnya kita tengok ulama-ulama hadis ni mereka begitu teliti. Samalah macam ulama-ulama yang mendalami Al-Quran. Bila mereka membaca Al-Quran, mereka faham betul-betul isi kandungan Quran, baru mereka berani sampaikan kepada orang lain. Begitulah dia turun level dosa itu mengikut siapa yang kita dustakan tu. Semakin besar orang ataupun siapa yang kita dustakan tu, semakin besar dah dosa dusta dia tu. Itu sebabnya kelompok Khawarij mereka meletakkan kategori orang yang berdusta ini terkeluar daripada agama Islam.
Sebab apa? Sebab bagi kelompok Khawarij ini, orang yang melakukan dosa besar ialah orang yang terkeluar daripada agama Islam. Itu kelompok Khawarij. Kalau kita pakai pemahaman macam tu, ramai orang Islam terkeluar daripada agama Islam. Sebab apa? Cakap aja mesti bohong. Cakap aja bohong. Maknanya kalau kita pegang kata-kata kelompok Khawarij ini, dalam sehari itu berapa ramai orang Islam tu terkeluar daripada agama Islam disebabkan membohong. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah tidak sampai mengeluarkan daripada Islam. Cuma orang yang berdusta itu dikira berdosa besar, bukan dosa kecil, dikira berdosa besar. Mengapa? Kerana dia menyebarkan perkara yang tak betul dalam masyarakat. Terutamanya orang-orang yang bercakap macam saya ni. Ini terdedah kepada janji Nabi SAW. Kalau tak berhati-hati, termasuklah dalam golongan yang Nabi sebut tu tadi. Itu sebabnya maknanya perlu berhati-hati dekat situ. Itu saya sama juga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkin kita tak bersembang tentang hadis-hadis Nabi, tapi kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Cuba kita ingat balik. Yang kita sembang petang tadi dengan kawan kita tu, sembang kita tu cerita betul ke cerita dusta? Cuba ingat balik. Jangan buat tak ingat. Tak ingat, tak ada rasanya. Nak menyelamatkan diri. Bukan kita nak menjatuhkan orang. Kita cuba nak ingat balik. Kalau kita ingat, mudah-mudahan bila kita tahu kita berdosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat dosa, kita sedar kita berdosa, itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham tu. Ada orang yang dia buat dosa, dia tak tahu dia buat dosa. Tapi bila tuan-tuan, bukan saya kata tuan-tuan buat dosa, tak. Bila tuan-tuan buat dosa, kemudian datang rasa bersalah selepas buat dosa itu, untung tuan-tuan. Sebab apa? Sebab buat salah, Allah sedarkan diri kita dah buat salah. Bila kita dah buat salah, kita bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Esok jumpalah kawan tu, hantar WhatsApp kat dia, petang ni free. Kalau free nak jumpa kejap, 5 minit je. Dia pun datang jumpa kita, datang jumpa kita, dia tanya kat kita, ada apa? Penting sangat ke? Oh, penting. Benda ni benda besar, cakap dia. Okey, apa dia? Ceritalah. Ingat tak semalam yang kita sembang malam? Alah, yang sebelum maghrib malam. Dia ada cerita semalam. Best kamu cerita tu. Ni awak nak beritahu. Sebenarnya tu semalam tu dakwah dia ceritanya. Ceritanya bohong je. Jadi saya nak minta maaf. Cerita semalam tu cerita bohong. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, Allah, saya dah cerita dekat orang lain. Nampak tak cerita pembohongan tu asalnya berdua. Itu sebab dia dikatakan berdusta tu, dia dosa besar. Sebab apa? Sebab bila kita cerita berdua, saya cerita dengan abang, contoh dia, nanti abang balik cerita dengan orang lain. Lepas tu orang tu pula cerita. Jadi pembohongan tu asalnya sikit. Tapi bila dia berkembang, satu masyarakat, satu komuniti, lepas tu pergi lagi. Apatah lagi, paling tidak dia type pula dalam WhatsApp dia. Petang tadi sembang, dapat cerita macam ni. Hantar, satu Malaysia dapat cerita tu. Makna dia pembohongan tu asalnya, ni contoh, asalnya bermula dari sini. Tetapi pembohongan itu berkembang sampai satu Malaysia. Itu sebabnya berdusta itu dikatakan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia akan tersebar dalam masyarakat cerita-cerita bohong. Walaupun cerita itu dia tak mendustakan Nabi SAW, tetapi kita dah baca dah, kita dah tahu dah. Yang dikatakan berdusta itu kita bercerita perkara yang sebaliknya, perkara yang sebalik daripada yang betul. Maka bila kita faham benda tu, kita boleh tangkap benda yang kita cerita tiap-tiap hari itu, cerita betul ke, cerita bohong. Habis Ustaz, kalau saya nak cerita bohong juga, nak kata macam mana? Saya tak tahu apa nak cerita tentang tu, tapi lidah saya nak cakap juga.
Ada juga orang macam tu. Dia nak dia cakap, dia cakap ke kawan dia, ni kita sembang dulu lah, tapi cerita ni cerita bohong je. Dia buat mukadimah tu, nak beritahu cerita bohong. Dia nak juga cerita tu cerita bohong. Dia tak nak cerita yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So, hati-hati. Kalau kata sebelum ini kita tak tahu yang dia betul, kita pernah dengar dusta tu, kita pernah dengar bohong tu. Tapi yang dikatakan bohong yang sebenar tu apa dia? Tiba-tiba malam ni Allah bagi kita faham yang dikatakan dusta tu apa, yang dikatakan bohong tu apa. Kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Maknanya dia jangan ulang lagi benda tu. Kalau esok cerita, cakap kat kawan-kawan kita, hari ni kalau boleh awak tak nak cakap lah. Sebab rasanya banyak bohong orang dah. Boleh tak cakap kat kawan itu? Berani? Takut kena cop takut kena cop dengan kawan. Oh, selama ni kamu mencin aku lah macam tu tak apa. Macam saya sebut tadi, maknanya bila salah, tersedar dari kesalahan, berhenti, jangan buat benda. Maknanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kerana apa dusta ini dilarang oleh agama? Pertama, ayat Quran yang kita baca tu, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Ditakuti bila orang itu dia selalu berdusta, dia jatuh dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita faham makna laknat. Laknat itu makna dia kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat. Itu sebabnya kadang-kadang kita minta pertolongan Allah tak dapat. Itu sebabnya kadang-kadang kita minta Allah bantu kita tak dapat. Sebab apa? Sebab dalam keadaan kita susah pun kita masih mampu bohong juga. Jadi macam mana? Sedangkan Allah dah katakan orang yang suka berdusta ini Allah laknat. Tapi bila kita faham laknat tu, laknat ni kita kata macam binasakan kita faham itu. Sebenarnya laknat itu kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh fikir balik, kenapa selama ini perkara-perkara yang kita minta daripada Allah susah sangat kita nak dapat. Sedangkan ketika kita selepas solat, kawan kita berdoa, kita pun berdoa. Imam tu tolong doakan, kita aminkan. Tapi kenapa bila imam tu doa, yang belakang aminkan, kawan kita dapat, kita tak dapat? Cuba tengok balik dari satu sudut. Contoh dia yang kita belajar malam ni, ucapan-ucapan, cerita-cerita, perkataan-perkataan yang pernah keluar dari lidah kita itu, kategori dia kategori yang macam mana? Kalaulah ucapan-ucapan kita itu banyak cenderung kepada dusta, banyak cenderung kepada bohong, stop. Kita berhenti daripada buat perkara itu. Mudah-mudahan selepas kita berhenti daripada buat perkara itu, kita dapat semula rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Sebenarnya rahmat Allah itu dia senantiasa turun pada kita. Tiap-tiap ketika rahmat Allah itu turun. Cuma bila badan kita ini sampai dekat kita, rahmat itu dia tak meresap masuk dalam badan. Sebab apa? Sebab pada badan kita ini macam ada penahan yang menyebabkan rahmat itu sepatutnya bagi dekat kita, tapi rahmat itu jatuh ke lain. Dia jadi macam tu. Ibaratnya kita pakai payung, macam kita tengok hujan turun, pakai payung, makna dia payung itu berjaya menepis air hujan tu ke tepi, sehingga kan kita tak kena air hujan tu. Ibaratnya rahmat Allah macam itulah. Ulama-ulama kita sebut rahmat Allah itu senantiasa turun setiap saat, setiap ketika. Sebab apa? Sebab nak membenarkan kata-kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahmat Allah itu senantiasa turun. Apatah lagi ketika kita dalam majlis ilmu ni, rahmat Allah mencurah-curah. Tetapi itu sebabnya ada tetapi kat situ. Ada di kalangan kita yang tak dapat rahmat itu. Kerana apa? Kerana diri dia itu, tubuh badan dia itu ada sesuatu yang menghalang rahmat Allah itu sampai kepada dia. Sedangkan kita sama-sama dalam majlis ilmu macam ni.
Dalam majlis ilmu macam ini, makna dia ikan-ikan di laut tolong minta ampun bagi diri kita, malaikat-malaikat minta ampun bagi diri. Kenapa ada orang yang tak dapat rahmat tu? Sepatutnya bila duduk ni 30 minit, 35 minit, 40 minit dapat rahmat tu. Dia timbul satu soalan, mengapa saya tak dapat? Kena buang tu. Kena buang perkara-perkara yang boleh membentengkan diri kita daripada dapat rahmat tu. Buang tu, dapat dah rahmat tu. Sekarang ni tugas kita buang. Macam mana nak buang itu? Salah satunya tajuk kita. Makna dia, kalau kita ini sifat kita suka berbohong, buang sifat suka berbohong tu. Mudah-mudahan bila kita buang sifat suka berbohong itu, kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud orang yang berdusta senantiasa berterusan dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pengarang kitab ini bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu secara ringkas itu nak menceritakan kepada kita, mudahnya nak faham hadis tu. Sesungguhnya kebenaran, bila seseorang itu dia selalu cakap benar, dia akan ditulis dekat situ, makna dia akan dihukumkan sebagai orang yang senantiasa cakap benar. Sehingga kan percakapan benar itu, sifat bercakap benar itu sebati dengan dia. Dan bila sifat bercakap benar itu sebati dengan dia, sifat itu akan membawa dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masuk syurga dengan sebab dia bercakap benar tu. Amalan-amalan dia tak banyak. Nak banding dengan orang lain dengan qiyamul lail dia, dengan baca Quran dia, dengan sedekah dia. Dia mungkin tak mampu nak buat perkara-perkara macam tu, tapi dia cuba guna lidah dia cakap perkara yang benar. Dengan sebab dia guna lidah dia cakap perkara yang benar, Allah buka lorong untuk dia pergi syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cakap yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi senang ke? Senang tak nak kontrol lidah ni? Lidah kita ni dia tak betulan. Dia tunggu dia petik apa je. Dia cakap-cakap dia nyorok masuk dalam. Dia cakap-cakap dia nyorok masuk dalam. Itu sifat lidah. Itu sebabnya kita dianjurkan berdoa kan dengan satu doa yang diajar. Apa doanya? Kita minta dalam tiga permintaan dalam doa tu. Pertama, kita minta Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib. Kita minta pada Allah, ya Allah, sucikanlah hati saya dari sifat nifaq. Yang kedua, kita minta pada Allah, dan amal perbuatan saya dari sifat riya. Yang ketiga, kita minta dan lidah saya dari cakap dusta. Kita minta pada Allah tiga. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada lidah. Kalau kita tahu kita ni memang jenis suka bohong, kita suka bohong, kita pun tahu sebenarnya kita tahu, tapi kita jadi macam tak tahu sebab tak pernah perhati diri kita. Sedangkan kalau kita perhati pada diri kita, kita akan kita kata apa? Kita akan menghina balik diri kita. Apa teruk no kau Zul? Zul nama ustaz, bohong aja baginya. Bila kita bercakap dengan diri kita, tapi kita tak suka bercakap dengan diri kita. Maksud bercakap dengan diri kita tu, kita muhasabah. Kat rumah kita tak comel besar. Ada comel besar tu, cuba tengok comel tu. Tengok muka kita dari atas ke bawah. Kita tengok apa? Kita tengok Allah bagi muka kita handsome lah. Boleh lah kita kata. Handsome lah. Tangan cukup dua, kaki cukup, hidung pun, lubang hidung ada dua, cantik dah, mulut okey, mata boleh tengok.
Kita tengok, Alhamdulillah, Allah bagi aku kejadian cantik lah. Lepas tu kita tengok lagi satu, perangai kita macam mana? Perangai kita cantik tak macam fizikal yang Allah bagi tu? Allah bagi kita mata cantik, tak apa mata Jepun pun, mata orang Afrika pun bukan, dia jumpa mata Melayu. Sehingga kan kita duduk dalam masyarakat Melayu tak rasa ganti. Cantik Allah bagi. Kita tengoklah. Pada waktu kita tengok itulah kita akan dapat cari di mana cacat kita. Kalau tak mampu juga, cuba cari seorang yang kita percaya. Yang dia ini bila kita minta dia nilai diri kita, dia nilai kita dengan ikhlas, kemudian dia tak sebarkan apa yang dia dapat. Itu sebabnya bila orang sebelum kita, yang kita panggil orang yang nak berjalan kepada Allah, kita panggil dalam bahasa Arab sebagai salik, nama dia. Sin alif lam kaf, salik. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini nak cuba cari di mana cacat diri mereka supaya mereka boleh perbetulkan. Jadi dia nak cari diri sendiri, dia nak cari dengan cara sendiri, dia tak mampu. Dia cari orang yang boleh tunjukkan di mana cacat celah dia. Dia cari tok guru. Mungkin dipanggil syekh, mungkin dipanggil mursyid, mungkin dipanggil ustaz, tak kira lah, kiai. Dia jumpa kiai tu, dia jumpa ustaz tu, dia jumpa mursyid tu. Tolong tegur saya, cuba tengok diri saya, di mana salah saya. Lepas tu bila dinilai tu, kamu ini selalu bercakap benda yang dusta. Kita bila dicakap macam tu, betul, saya juga cakap benda dusta. Betul kan lidah kamu. Maka bila kita dapat nasihat macam tu, betul kan? Jangan hujah balik dengan orang tu. Tadi kita minta nasihat dekat tu, pandai je kata orang banyak dusta. Betul saya minta nasihat. Bila kita minta nasihat daripada orang tu, terima kasih, kita balik, kita tengok, kita ingat balik, orang tu kata aku ni banyak berdusta. Cuba cek balik, memang banyak tak berdusta kita. Kalau kita cek balik, kita akan jumpa, oh betul, rupanya aku banyak berdusta. Cukuplah dikatakan banyak itu bila dalam masa 5 minit tu, 3 minit tu, cerita dia bohong je wajahnya. Banyak je tu. Dia jadi banyak je tu. Sebab ditakuti, bila lidah kita biasa berbohong, takut-takut sampai kepada saat terakhir kita hidup atas dunia, kita bohong. Bila kita terbiasa dengan satu benda tu, dia akan terbawa-bawa sampai ke mati kita tu. Itu sebabnya waktu kita hidup ni, lidah kita kena biasakan cakap benda yang betul. Sebab apa? Sebab bila lidah kita terbiasa cakap benda yang tak betul, sampai suatu saat bila orang ajar kepada kita syahadah, ikut saya ya, ikut syahadu la ilaha illallah, dia tak boleh sebut benda tu. Sebab apa? Sebab sewaktu dia hidup, sewaktu dia sihat, sewaktu dia suka bercakap dengan kawan-kawan, perkataan yang keluar dari lidah dia tu perkataan-perkataan yang dusta. Balik ni, cuba muhasabah diri kita. Adakah kita tergolong dalam kategori orang yang kuat berdusta? Kalau kita tergolong dalam kategori orang yang banyak bercakap benar, Allah dorong kita pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi larang berdusta, sebab hadis tu, kita tengok hadis tu. Sebab orang yang banyak berdusta, dia akan terbuka jalan pergi ke neraka. Sedangkan di hari akhirat nanti, selepas amalan kita ditimbang semua sekali, dia ada dua tempat je, syurga, neraka, dua je. Walaupun kita di atas dunia, kita orangnya solat, kita orangnya rajin bersedekah, tetapi kita tak dapat menjaga lidah kita. Ditakuti dengan sebab berdusta itu, nampak daripada segi zahir banyak ibadah kita, tetapi kita pergi ke neraka disebabkan dusta itu saja.
Muslimat dirahmati Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah. Kita ambil benda tu sebagai teguran untuk kita. Saya baca untuk diri saya, tuan-tuan dengar untuk diri tuan-tuan. Kita tak cerita orang yang dekat luar. Kita cerita kita yang ada ni. Sebab apa? Sebab kita nak betulkan diri kita dulu. Tak apa. Jangan kata istilah kata umur saya dah terlanjak. Tak ada. Selagi Allah bagi kita kesempatan untuk bernafas, makna dia Allah bagi kita kesempatan untuk betulkan kesalahan kita tu. Jangan kata dah terlambat ke apa. Tak ada istilah terlambat. Untuk bertaubat kepada Allah tak ada istilah terlambat. Selagi mana roh belum sampai ke halkum kita itu, bertaubatlah kepada Allah. Kita kata dosa kita besar mana? Kita yakin pengampunan Allah lebih besar lagi daripada itu. Kita cerita pada orang, saya buat dosa besar, saya bohong. 20 tahun dah saya bohong. Besar dosa saya, mesti Allah Ta'ala tak ampunkan dosa saya. Dah, jangan cakap macam tu. Dosa kita besar macam mana? Besar bukit, besar gunung, besar 7 lautan. Nabi Muhammad ajar kepada kita, pengampunan Allah lebih besar lagi daripada itu. Jadi, cuba latih diri kita untuk cakap perkara-perkara yang benar. Macam mana nak latih diri kita untuk cakap perkara yang benar? Tadi dah bunyi jam kan? Dah bunyi jam. Baik. Mana nak buat ya? Tanya dengan buat kan? Tu nak start booster tu kan? Tak, bukan nak booster. Okay, saya ambil 2 minit lagi boleh kan? Boleh okay. Baik. Kita nak biasakan lidah kita supaya tidak berdusta. Itu sebabnya ulama-ulama ajar kita cakap perkara yang ada manfaat. Cakap perkara yang ada manfaat ni bukan nak kata kita banyak ilmu, bukan nak kata kita alim. Cuma kita nak latih lidah kita supaya tak cakap bohong. Itu aja. Kan saya pernah sebut pada tuan-tuan, makna dia kalau selama ini waktu siang kita banyak berbicara perkara-perkara yang tak ada faedah. Katakanlah 2 jam, potong setengah jam. Makna dia ambil setengah jam tu dulu. Makna dia nak buat 2 jam tak mampu, ambil setengah jam, 30 minit tu dulu. Kita buat perkara yang ada faedah. Contoh perkara yang ada faedah, kalau tak tahu sangat nak buat macam mana? Baca Quran tu. Kan dekat handphone pun ada Quran kita tu. Dekat mana-mana ada Quran tu. Kebetulan kalau pergi kedai buku pun ada buku surah-surah pilihan, buku kecil boleh letak dalam poket tu. Kita bawa benda tu bukan nak kata kita alim, cuma kita sedang melatih diri kita supaya bercakap perkara yang ada manfaat. Sebab kita tahu, takut bila kita cakap perkara yang tak ada manfaat, apatah lagi perkara itu melibatkan perkara bohong, menyebabkan kita dicampak masuk dalam neraka. Jadi supaya langkah berhati-hati, bukan kita tak nak sembang dengan kawan-kawan, kita sembang macam biasa. Maknanya kita jumpa, kita ngopi dengan kawan-kawan, duduk bawah pokok, duduk kat taman tu, duduklah, tak ada masalah. Cuma kita nak latih diri kita tu supaya boleh bercakap benar. Satu. Dan yang kedua, cuba cari waktu-waktu yang mustajab doa, minta pada Allah. Ya Allah, kurniakan kepada aku lidah yang bercakap benar. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia waktu-waktu yang mustajab doa, lepas solat 5 waktu. Jangan terus cari salah lebuh tu. Doa. Sebab doa lepas solat 5 waktu tu antara waktu yang mustajab. Kemudian selepas tuan-tuan bersedekah, contoh dia, ada bawa RM100 masuk duit dalam tabung. Selepas bersedekah masuk aja duit dalam tabung tu, doa. Ya Allah, jadikanlah lidah aku senantiasa bercakap benar, ya Allah. Macam tu. Maknanya cari waktu-waktu yang mustajab. Sebelum subuh contoh dia, ataupun ketika mendengar ayam berkokok. Maknanya dia bangun. Jangan dengar waktu pintu kena ketuk aja bangun. Maknanya
ayam berkokok tu kan, ayam berkokok tu bangun sebab waktu tu malaikat turun. Malaikat tu angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, kalau waktu ni rahmat-Mu turun ya Allah, bantulah aku supaya lidah aku boleh bercakap perkara yang benar ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat kontrol lidah, walaupun tak boleh ubah semua, mudah-mudahan dapat kurangkan sifat suka berbohong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut lebih jauh, sebagai langkah berhati-hati, tuan-tuan tanda dulu kat situ. Tuan-tuan tanda dulu kat situ, nanti kita sambung. Dalam sejarah ada tuan-tuan, dalam sejarah orang tu suka berbohong sampai dicop dia, sampai hari ni dia dikenal sebagai pembohong. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Nama dia Musailamah Al-Kadzab, tu gelaran dia. Al-Kadzab tu makna dia yang banyak berbohong. Kalau kadzib, kaf alif zal ba, kadzib itu dusta. Kadang-kadang dia dusta, kadang-kadang cakap betul. Tapi bila kadzab, sirah mubalaghah dekat situ dengan wazan fa'al, kan? Kadzab makna dia orang yang memang selalu bohong. Sampai tahap bohong dia tu hebat dan hebat, dia berbohong, dia itu sebagai seorang nabi. Makna dia apa? Makna dia Allah cop kita tu. Allah cop dia sebagai pembohong sampai orang yang tak hidup dengan dia kenal dia tu sebagai pembohong. Jangan sampai masyarakat dalam kawasan tuan-tuan ini cop kita sebagai pembohong. Kamu kalau dia bercerita tu hati-hati. Kalau yang dicerita tu 10, sebelah tak percaya. Makna dia kalau kata macam tu memang orang tak percaya sungguh dekat kita. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan kita dapat latih diri kita. Mudah-mudahan kita dapat latih diri kita supaya buang sifat suka bercakap bohong, suka cakap perkara-perkara yang dusta. Mudah-mudahan lidah kita